Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk topik total differential. Apa itu total differential? Total differential tu iaitu fungsi pembezaan bagi dua ataupun lebih pemboleh ubah iaitu variables di mana masing-masing pemboleh ubah itu mengalami perubahan ataupun sama ada mengalami perubahan kenaikan ataupun penyusutan. Okey, di mana total differential ni iaitu jumlah bagi semua partial differential yang berlaku ke atas pemboleh-pemboleh ubah. Okey, contohlah kita contohnya, okey, kita ada satu fungsi W sama dengan f, x, y, z. Okey, dan inilah. Okey, z. Okey, dan apa lagi Okey. So, kita nak dapatkan total differential bagi perubahan-perubahan yang berlaku ke atas X, Y dan juga Z. Okey, so kita akan tulis dalam bentuk dW. dW sama dengan dW over dx dx tambah dengan dW over dy dy tambah dengan dW over dz dz. Okey, kalau ada pemboleh ubah lagi, contoh lepas Z ni ada S ke P ke T, okey, kita akan sambung lagi lah. Okey, so persamaan ini bergantung kepada berapa banyak pemboleh ubah yang ada dalam sesuatu fungsi. Okey, di sini dx ni, dx, dy dan juga dz ni ialah kadar perubahan yang berlaku terhadap x, kadar perubahan yang berlaku terhadap y dan juga kadar perubahan yang berlaku terhadap z. Dan dw over dx itu adalah pembezaan sembaranglah partial differential. Okey. Dan apabila fungsi-fungsi ini berubah terhadap masa, maka ianya disebut total derivative. Okey, so tadi total differential kan? Okey, so total derivative ni jika fungsi tadi, fungsi yang di atas ni, fungsi yang ni okey, dia berubah terhadap masa. Okey, total derivative berubah terhadap masa. So, cara kita tulis adalah dW over dt. Maksudnya berubah terhadap masa kan? Okey, so dW over dt sama dengan dW over dx dx per dt tambah dengan dW over dy dy per dt tambah dengan dW over dz dz per dt. Okey, so ini tadi total differential dan juga total derivative. Okey, kita tengok example yang pertama. Okey, given W equal to 2xy cube z plus yz plus y. Okey, di mana kat sini terdapat perubahan pada koordinat x, y, z atau fungsi x, y, z. Okey, diberi perubahan dia 351 kepada 3.03, 5.01 dan juga 1.05. Okey. So, kita dapatkan dulu persamaan dia. Kita nak dapatkan dW. Okey, so kat sini dia akan jadi dW over dx dx tambah dengan dW over dy dy tambah dengan dW over dz dz. Okey, so kita dah buat persamaan ni. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya dx, dy dan juga dz. Okey, dx adalah kadar perubahan dia kan, kadar perubahan terhadap x. So dia daripada 3 kepada 3.03. So kita tolakkan 3.03 tolak 3. So dapat sini 0.03. dy adalah 5.01 tolak dengan 5. So dapat 0.01. dz kita dapat sini, dz dia adalah 1.05 tolak dengan 1. So, dapat 0.05. Okey, kita dah dapat ni. Kemudian kita kita lakukan pembezaan partial differentiation. Okey, kita tengok terhadap x dulu. dW over dx. So, ingat balik bila kita differentiatekan terhadap x. So, lain-lain pemboleh ubah itu kita assume dia sebagai constant. Okey, so sini kita akan dapat. Okey, kita akan dapat sini 2y kuasa 3 z dx. Okey, tambah dengan sini akan jadi 2x
Okey, 3y kuasa 2. Yang ni kita differentiate pula terhadap y kan. Okey. So 2x 3y kuasa 2 z tambah dengan z tambah dengan 1. Okey, yang ni dy. Okey, tambah dengan 2x y kuasa 3. Yang ni kita buat terhadap z 2x y kuasa 3 tambah y. 2x y kuasa 3 tambah y. Okey, ni dz. Okey. Sekarang ni bila kita dah buat ni, sekarang ni kita gantikan masuk x, y, dx, z, dx, dy dan juga dz. Nilai-nilai tu kita masuk dalam persamaan ni. So, apa yang kita dapat kat sini? Okay. So, kita ganti masuk. So, kita akan dapat sini 2. Y dia adalah 5 kan? Okey, tengok kat sini. X. Sini X, Y, Z. Okey, maksud kat sini. X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan 1. Okey, kita masukkan dalam persamaan. Okey, so kita dapat sini sama dengan. Okey. Okey, 2. Okey, Y dia 5 kan? So, 5 kuasa 3 dengan 1. Nak tulis boleh, tak nak pun boleh. Okey, dx dia adalah 0.03 tambah dengan okey 2 dengan x-nya 3. Okey, dengan y kuasa 2, 5 kuasa 2. Okey, z 1 tambah dengan 1 tambah 1. Okey, dy-nya adalah 0.01. Okey, tambah dengan okey 2 x 3, y 5 kuasa 3 tambah dengan 5. Okey, kemudian dengan dz dia adalah 0.05. Okey, kita selesaikan ni. So, kita akan dapat sini 49 ataupun kalau sini saya calculate dapat 7.5 tambah dengan 4.52 tambah dengan 37.75. So, total perubahan ataupun DW adalah 49.77 unit. Okay, so ini example yang pertama. Okay, kita tengok example yang kedua. Compute dW over dt if given W equal to x plus xy square z plus 2xy, where x equal to 3t, y equal to cos t, and z equal to 3 sin t, and t equal to pi over 2. Okay, so kita follow the step. Langkah yang pertama adalah kita buatkan dia punya equation dia. Equation dW over dt. Okay, pemboleh ubah yang ada adalah x, y dan juga z kan? X, Y, Z. So, kita create kat sini dW. Okay. dW over dx dx tambah dengan dW over dy dy tambah dengan dW over dz dz. Okay. Kemudian, kita dapatkan dx, dy dan juga dz. Ni kan, dx, dy dan juga dz. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, kita keluarkan dekat tepi ni. X sama dengan 3t. Okey, kemudian kita ada y sama dengan cos t. Dan kita ada z sama dengan 3 sin t. Okey, sekarang ni kita lakukan pembezaan. Kita buat differentiation. Kita differentiatekan dia. Okey, x sama dengan 3t. So, kita akan dapat sini dx per dt sama dengan 3. Yang ni kita akan dapat dy per dt. Kita akan dapat jawapannya negatif sin t. Okey, next. dz over dt. dz over dt kita dapat 3 cos t. Okey, kemudian kita ada data lagi dekat sini. T sama dengan pi per 2. Suka diingatkan, pi dekat sini adalah dalam bentuk radian. So, tukar mode calculator kepada mode radian. Okey, so
saya nak mudahkan kerja, so saya akan tukar siap-siap. Saya tukar siap-siap kat sini. Dia punya nilai dia. X sama dengan 3T. So, saya dapat sini 3 dak dengan pi per 2. Okey, so saya dapat X saya adalah, kita tekan kalkulator, dapat 4.712. Okey, Y cos T. Okey, so bila masukkan Y cos T, cos pi per 2, so awak akan dapat sini sifar. Okey, kemudian Z 3 sin T. So 3 sin pi per 2. So kita akan dapat sini negatif 3 sin pi per 2, tekan kalkulator dapat 3. Okey. Kemudian dx per dt pula. Kita tengok pada dx per dt, tak perlu tukar apa-apa. Dy per dt negatif sin T. Okey, negatif sin pi per 2. So kita dapat sini negatif 1. Kemudian 3 dx per dt 3 cos pi per 2. So kita dapat sini sifar. Okey, sekarang ni kita dah dapat value bagi x, y, z, dx dt, dy per dt dan dz per dt. Okey, kemudian kita lakukan dia punya partial differentiation untuk w ni. Okey, buat terhadap x, terhadap y dan juga terhadap z. Okey, so saya buat kat sini. Okey, so saya dapat jawapan du w over du x. Okey, differentiatekan terhadap x. So saya dapat sini 1 tambah dengan y kuasa 2z tambah dengan 2y. Okey, dx. Saya differentiate pula terhadap y. So saya dapat sini 2xyz. 2xyz tambah dengan 2 differentiate terhadap y kan. So dapat 2x. Okey. Sini dy. Okey. Tadi kita ni kan terlepas pandang kan. Soalan ni adalah dw over dt. Okey, so maksudnya kat sini ni semua dt per dt ni. dy dt, dx dt, dz per dt. Okey, so sini dx dt. Okey, ni dy per dt. Okey. Tambah dengan, kita sambung, tambah dengan, okey, differentiate terhadap z. Okey, so kita dapat differentiate terhadap z. X kuasa 2. Silap. Kita dapat X, Y kuasa 2. Okey, itu saja. X, Y kuasa 2. dz per dt. Okey, so dah dapat yang ni. Kita gantikan nilai-nilai dia. Kita dah tahu kan nilai-nilai x, y, z, dx, dt, dy, dt tu. Kita dah tahu. Okey, so kita ganti masuk. Okey, so kita dapat sini 1 tambah dengan 1 tambah dengan tadi mana? Okey, 1 tambah dengan y dia adalah sifar kan. Okey, so sifar. Okey, ni tak perlu tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, so tak perlu tulis lah sebabnya kita tahu kan kat sini ni sifar, ni pun sifar sebab y sifar kan. Okey, so 1 dak dengan dx dt dia adalah 3. Okey, tambah dengan 2xy, y dia sifar. So sini akan jadi sifar. So kita dapat sini 2 dak dengan x. X dia 4.712. Okey, dak dengan dy dt dia adalah negatif 1. Okey, tambah dengan, okey, sini x, y dia, y sifar. So, sini sifar lah. Dan dz per dt pun sifar. So, dapat sifar. So, tak adalah, tak perlu tambah sini. Okey, so jawapan akhir kita adalah, kita selesaikan, tekan kalkulator. So, dapat jawapannya negatif 6.424 unit per, okey, unit per time kan, per masa Okey, biasanya masa kita akan buat second lah, unit per second. Okey, so ini jawapannya untuk example yang kedua. Okey, kita tengok example yang ketiga. Okey, given z equal to 2x ln 3y. Okey, di mana z sama dengan
4 ln 6.3 dan dx diberi 0.05 dan dy sama dengan 0.02. Okey, sekarang ni kita nak calculate dz. Okey, so kita follow the step. The first step adalah kita dapatkan persamaan dz. Dz sama dengan dz over dx dx tambah dengan dz over dy dy. Okey, kemudian kita tak perlu dapatkan dx dengan dy sebabnya dx dan dy telah diberi dalam soalan. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan, kita dapatkan dulu partial differentiation untuk dz over dx dan juga dz over dy dulu. Okey, so kita ambil daripada persamaan ni, kita differentiatekan dz over dx. So kita dapat sini 2 ln 3y, okay, dengan dx. Okey, tambah dengan differentiate terhadap y. So 2x 1 bahagi 3y ni dah dengan 3 dy. Okey, so kita dapat dz kita 2 ln 3y dx tambah dengan 2x per y dy. Okey, sekarang ni mana kita nak dapatkan nilai x dan juga y sebab kita tak nak dalam sebutan xy kan. Okey, so kita tengok balik soalan ni. Apa lagi yang belum kita gunakan adalah z sama dengan 4 ln 6.3. Okey, so kita compare jawapan kita. Saya letak sini. Kita compare. Okey, kita comparekan z sama dengan 2x ln 3y dan juga z sama dengan, kita bawa ke bawah sikit. Z sama dengan 4 ln 6.3. Okey, so daripada sini kita akan dapat jawapannya. Di mana 2x, kalau kita bandingkan kat sini, 2x sama dengan 4. So, x sama dengan 4 per 2 dapat 2. Kemudian 3y sama dengan 6.3. So, y sama dengan 6.3 bahagi 3 dapat 2.1. Okey, so kita ganti masuk dalam persamaan kita sini. Okey, so dapat sini 2 ln. Nah, 3y ni tadi sebab dah ada daripada sini kan, ambil je. Nak masuk balik pun boleh. Okey, kata nak buat 3 dah dengan 2.1 pun boleh. Ataupun kita tahu 3y tu adalah 6.3. So, letak sini 6.3. Kemudian dx ni tadi daripada soalan, dx ni adalah 0.05. So, sini 0.05 tambah dengan 2x. 2x pun sama. Kita dah tahu dah 2x sama dengan 4. Ataupun kalau nak buat balik 2 dah dengan 2 pun boleh. Okay, so sini 4 bahagi dengan y-nya adalah 2.1. Dan dy-nya adalah 0.02. Okey, so kita selesaikan. Kita tekan kalkulator. Okey, jawapan yang kita dapat adalah 0.184 tambah dengan 0.038. So, dapat jawapannya 0.222. Okey, unit. Okey, so ini jawapan untuk example yang ketiga. Ini penyelesaian untuk example yang ketiga. Okay, kita tengok example yang keempat. A cylinder steel storage tank is built with 12 feet tall and 2 feet radius. Calculate the total differential of volume if the radius is changed to 2.05 feet and the tall is decreased to 11.98 feet. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan perubahan ataupun total differential bagi silinder. Okey, so saya lukiskan sini silinder. Okey, supaya lebih jelas lah. Okey, so kat sini dia punya height dia adalah, h dia adalah 12 feet 12 kaki dan radiusnya adalah, ni radius dia adalah 2 feet. Okey. Sekarang ni kita keluarkan formula untuk volume. Volume bagi silinder. Formulanya adalah V sama dengan pi R kuasa 2H. Okey, so based on formula volume ni, kita tahu pemboleh ubahnya ada 2. So, kita buatkan dia punya
persamaan bagi partial bagi total differential Okey, so dv sama dengan, okey, kita buat dv over dr darab dengan dr, okey, tambah dengan duv over duh darab dengan dh. Okey. Sekarang ni, okey, next kita dapatkan dia punya dr dan juga dh. Okey, tengok kat sini. Okey, kita boleh tengok yang ni. Dia dah bagi perubahan dia kan. Daripada yang asal, untuk dr yang asal adalah 2 feet kan. Okey, so dia berubah kepada 2.05. Okey, so 2.05 tolak dengan 2. So kita dapat sini dia punya dr dia adalah 0.05. Kemudian dia punya dh iaitu 11.98 tolak dengan 12. So, kita dapat sini negatif 0.02. Okey, kat sini pun dia dah nyatakan ni kan, menyusut kan. Menyusut maksudnya negatif lah. Okey, so kita selesaikan dekat sini. Duv over dur kita akan dapat 2 pi rh. Okey, dr tambah dengan duv over dh kita akan dapat pi r square. Okey, h tu dah ni. Okey, jadi 1, so tak perlu tulis dh. Okey. Sekarang ni kita masukkan nilai dia. Okey, kita dah ada nilai kat situ, iaitu h sama dengan, daripada sini kan, daripada sini ni. Okey, h sama dengan 12 feet. Okey, lepas tu dia punya radius dia adalah 2 feet. Okey, so kita masukkan dalam persamaan sini. Okey, so kita akan dapat 2 pi. Okey, ada 2, h-nya 12 dan dr dia adalah 0.05 tambah dengan, okey, pi, lepas tu radius dia tadi 2 kuasa 2 darab dengan negatif 0. Dengan negatif 0.02. Okey, so kita selesaikan sini. Kita akan dapat jawapan kita. Tekan kalkulator 22. Okey, kita akan dapat jawapan negatif 2.32 pi. Okey, feet. Ataupun kita boleh dapat jawapan, kita tekan kalkulator, pi tu apa dia nilai dia. So, dapat 7.288 feet. Okey, so itu sahaja untuk topik partial differential. Okey, so tolong salin dan fahamkan apa yang saya, contoh-contoh yang saya berikan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.